dan mute-kan peserta. Kita mulakan, lepas tu kita akan kongsikan skrin insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahalaina hikmataka ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita kongsikan skrin terus sekarang. Paparan senarai semua kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada qaf waw lam, dan kita semalam telah berkongsikan ayat innahu laqawlu rasulin karim, iaitu di dalam surah 69 Al-Haqqah, dan kita ada dua lagi ayatnya ya dalam surat yang muka surat yang sama ya, di mana Allah nak berkongsi dengan kita. Temanya ialah Al-Quran ya, tema dia adalah Al-Quran ya, di mana Allah mengatakan inna adalah harfun taukid yang membawa erti sesungguhnya, dan pada masa yang sama inna juga harfun nasab ya. So harfun nasab inna dia ada berfungsi untuk memansubkan kalimah isim selepasnya. So kalimah isim selepasnya itu dipanggilkan isim inna ya. So inna memansubkan isimnya iaitu isim inna, dan memarfu'kan khabar, mansubkan isim dia dan memansubkan memarfu'kan. Marfu' ialah apa dia, nominatif ya, bahasa Inggeris dia nominatif. Perkataan ataupun cerita khabar ya, yang dalam bentuk nominatif. Nominatif ni apa dia? Nominatif ni ialah ayat perkataan yang cerita tentangnya. Itu dia. Cerita utama adalah cerita tentang dia ya, bukannya cerita orang lain dia tumpang. Kalau ditumpang tu dia tak marfu'. Kalau dia terikat dia tidak marfu'. Tapi sekarang ni nak cerita pasal dia, itu dipanggilkan marfu' ya. So kadang-kadang kita lihat khabar dalam bentuk perkataan ya. Sebagai contoh, innallaha alimun. Innallaha alimun ya, alimun tu khabar lah, khabar kepada Allah ya. Mungkin kalau saya boleh kongsikan leksi logos, so saya typekan kat sini supaya kita faham peranan inna ya, inna dalam Al-Quran. Hamzah qata baris bawah dengan na tasydid baris atas, itulah inna. So inna, kalau ada kalimah isim selepasnya, dan biasanya memang ada kalimah isim,
maka dia akan menjadikan kalimah isim tu sebagai isimnya, iaitu isim inna. So apa berlaku pada isim selepasnya? Dia akan baris terakhir akan mengambil baris atas. Ha tu kena mengambil baris atas kerana Allah adalah kalimah yang mansub. Kenapa dia mansub? Kerana dia sekarang menjadi isim kepada inna. Ya, kata nama kepada inna, maka dia sudah menjadi mansub. Kenapa dia mansub? Kerana inna, ya, saya boleh copy kat sini. Inna adalah harfun nasab. Ha, ra, fa, nasbun, nun, sad, ba. Jadi dipanggil harfun nasab. So dan dia dan dia ada dua fungsi. Dan dia juga harfun taukid. So setiap kali kita melihat inna, ya, kita tahu ada dua fungsi. So dua fungsi itu mesti diterjemahkan di dalam ayat tu, ya. So kita cuma nak belajar mengenal sajalah. Ya, so di dalam ayat tu memang dah berlaku, cuma kita nak kenal saja. Okey. So apakah penzahiran harfun nasab? Ha tu baris atas. Itulah, ya. Itulah kesannya. Ya, peranan dia harfun nasab tu, apa yang kita lihat di dalam ayat tu, isim dia akan mengambil baris atas kerana dia sudah bertukar kepada i'rab yang mansub. Apakah kesan dia sebagai harfun taukid? Ya, kesannya ialah bila kita menterjemahkan ayat ni, kita akan memberi penekanan sebagai sesungguhnya. Jadi sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah, itulah harfun taukid. Okey. Saya ulang balik. Apakah kesan dia sebagai harfun nasab? Fungsi harfun nasab ialah dia memansubkan kalimah Allah tu. Ya, Allah tu dipanggilkan apa dia? Isim. Ya. So kalau saya nak bracketkan sini supaya nampak, yang ni adalah isim inna. Okay. So Allah adalah isim inna. So bila dia isim inna, dia mestilah mansub, ya, dia menjadi mansub. Kalau nak tambah kat sini boleh kita pakai yang apa? Leksilogon yang Jawi ni, sebab nak tulis apa? Yang, ya. Yang tak ada dalam Arab. So saya kena gunakan Jawi. Jawi saya ambil kat sinilah. J, ni Jawi. So saya yang, Y dengan nga. Nga tak ada dalam Arab. So kena pakai kat sini. Lepas tu baru masuk balik tempat tadi. Yang mansub. Ya, yang ni boleh Arab lah sebab semua ada mim, non, sad, waw, ba. Okey. Okey. Inna, lepas inna Allah, jadi Allah ni apa dia? Isim inna yang mansub. Okey, katakanlah kita nak ayat Al-Quran tu innallaha alimun. Alimun, ya. Alimun. Okey. Yang maha mengetahui. Li lam baris bawah, ya min bersukun bertanwin dhammah.
alimun, ya. Alimun ni bagi mereka yang telah mengikuti kelas intensif semua sudah kenal lah, ya. Ini bentuk apa? Bentuk sifat mubalaghah, ya. Sifat mubalaghah daripada acuan fa'ilun. Fa'ilun, ya. So tengok di sini mansub, di sini bukannya mansub. Innallaha aliman tidak ada. Ya. Kenapa? Sebab yang ni alimun ni dipanggilkan khabar. Inna. Khabara. Itu ejaan khabar. Khabar kepada siapa? Khabar inna. Okay. So, Allah ialah isim inna, alimun ialah khabar inna. Ada isim inna, ada khabar inna. Dan khabar inna dia tidak boleh mansub. Isim inna yang mansub, tetapi isim khabar inna dia mengambil i'rab yang marfu'. Ya, so itu tata cara bahasa, ya. Kita tak boleh tukar-tukar. Dalam ayat Quran pun memang macam tu. So dia adalah apa? Khabar inna yang marfu'. Mestilah dia marfu'. Sebab tu dia berbaris hadapan di situ, ya. Min ra fa wa ain. Itu dia, ya. Innallaha alimun. Ya. Alimun menjadi khabar. Okey, kata Allah nak kata apa? Innallaha alimun bis-sudur. Okey. Ba baris bawah. Hamzah wasal dengan lam. Shad baris tanwin. Su dal baris depan. Waw dengan ra. Bisudur. So ra mestilah mengambil baris bawah lah, ya. Kenapa? Sebab yang ni sudah jadi ja wa majrur. Ja wa majrur. Okey. So dalam konteks ini Allah adalah isim inna yang mansub, alimun adalah khabar inna yang marfu', ya. Bisudur hanya sambungan cerita di dalam ayat itu saja. So di sini dia jelas, ya. Jelas kerana khabar tu satu perkataan. Jadi kita akan nampak marfu'nya dengan tanda dhammah tanwin, ya. Sebab dia nakirah, dia bertanwin lah. Kalau dia apa? Kalau dia ma'rifah, ya. Kalau dia ma'rifah, dia hilang tanwin, itu saja, ya. Okey, so yang ni jelas. Okey, so apakah pengertian khabar inna? Ya, pengertian khabar inna ialah kalimah yang menerangkan tentang isim inna. Dia digelar khabar inna. Ya, sepatutnya dia digelarkan khabar isim inna. Ya, itu dari segi logiknya, ya, logik. Maknanya kalau saya nak terangkan alimun ni, dia menerangkan apa? Dia bukan menerangkan inna. Kalau khabar inna ni sepatutnya cerita kepada inna. Itu sepatutnya, ya. Tapi bahasa Arab ni dia kadang-kadang dia pelik, ya. Pelik. Tapi yang tu yang kita kena ikut. Kalau tanya saya tak setuju, ya. Saya tak berapa setuju. Ya, sebab khabar ni adalah sebenarnya khabar kepada siapa? Khabar kepada Allah. So Allah sebenarnya isim inna. Tetapi dalam tata bahasa Arab, di mana saja buku ataupun kelas yang kita belajar,
Ya, dia akan tak kata alimun ni isim apa khabar kepada isim inna. Tapi dia kata khabar inna. Itulah yang berlaku sekarang ya. Sebab tu kadang-kadang kita kalau kita ikut saja mungkin kita akan mendapat sikit masalah untuk memahami ya. So yang pentingnya kita nak tahu konsep dia ya. So konsep dia sebenarnya alimun ni ialah khabar kepada Allah, sebab apa yang diceritakan ialah tentang Allah tu. Allah tu bagaimana? Alimun. Itulah dia masukkan khabar kepada Allah. So dia sebenarnya menceritakan Allah, bukan menceritakan inna, tapi dia digelar khabar inna. Yang tu tuan-tuan kena faham ya. Dia macam keliru sikit, tetapi susun elok-elok ya, perbahasan tu insya-Allah boleh tak keliru ya. So cara kita menerangkan ialah khabar inna adalah khabar yang menerangkan isim inna. Itulah dimasukkan dengan khabar inna ya. Allah ni straightforward, tak ada masalah. Allah sebagai isim inna tu tidak ada masalah ya. Isim inna ialah kata nama selepas harfun inna dipanggil isim inna, itu tak ada masalah ya. Dan dia menjadi mansub tidak ada masalah, itu jelas. Yang mengelirukan sikit sini saja khabar inna ya. Khabar inna sepatutnya dia menerangkan inna, tapi dia sebenarnya bukannya menerangkan inna, dia menerangkan Allah ni. Allah tu adalah isim inna. So sepatutnya ya, kalau saya boleh ubah sikit tata cara bahasa Arab ni, saya akan panggil dia apa? Isim khabar isim inna. Ya. Tu dia. Itu barulah betul perbahasan dia. Khabar kepada isim inna ya. Kalau nak dimelayukan kita taruh kepada kapal dengan dal. Khabar kepada isim inna. Memang betul pun sebab alimu itu menerangkan Allah. Ya, dia bukan menerangkan inna. Ya. So maknanya kalau tuan-tuan dan perempuan dalam perbahasan QHS mungkin kita akan gunakan konsep ni, jangan nanti jangan nanti terkejut, oh salahlah doktor, kita belajar di kelas lain dia bukannya isim kepada inna, kepada isim inna, dia khabar inna. Ya, betul, dua-dua betul ya, dua-dua betul. Cuma kita nak tahu apa yang kita bahas saja. Ya, dalam belajar kita belajar ni jangan kita ikut saja ya. Kita kena faham dan ikut. Bukannya ikut dan ikut. Bukannya kena faham dan ikut. Mana kalau kita nak ikut tu faham dulu. Ya, kalau tak faham sebolehnya jangan ikut. Nanti mungkin kita tak tahu apa yang kita ikut. Ya, so ikut kena ada ilmunya, kena dan kita sendiri pun kena ada ilmu. Baru kita boleh melihatkan boleh ikut ke tidak. Ya. Okey. So sekarang ni tuan-tuan dah faham ya, alimun adalah khabar kepada isim inna, maknanya dia khabar kepada Allah ni ya, tapi tata bahasa menggunakannya sebagai khabar inna ya, tak mengapa. Sekarang ni kita nak tengok dalam konteks ayat tu, sekarang ni di manakah khabarnya? Hu ni adalah isim inna, tetapi dalam dalam ayat ini khabar kepada inna bukannya satu perkataan ya, sebab khabar kepada, macam saya kata tadi, khabar kepada hu ni ya, cerita kepada hu tu yang dipanggilkan isim inna tadi ya. So apa cerita dia ya? Ceritanya ialah keseluruhan tiga-tiga kalimah ini. Dia bukan dalam bentuk alimun tadi satu kalimah. So kita boleh nampak nampak marfu'nya ya, nampak marfu'nya ya. Kalaulah tak ada Rasulin Karim ni ya, qaulu ni adalah khabar dia ya, iaitu apa? Al-Quran tu apa dia? Tu dia, itu dia panggil khabar ya. Al-Quran tu apa dia? Al-Quran tu ialah qaulun ya, satu perkataan
So dia mesti mengambil marfu', ya. So mengambil marfu', ya. So kita lihat di sini, ya, dia bermula dengan qaulu, tetapi dalam ayat ni dia tidak hanya qaulu, sebab dia sudah terikat dengan rasulin. Ya, bermakna kalimah di dalam ni khabarnya ialah dalam bentuk apa? Idhafah. Ya, khabar dalam bentuk idhafah, iaitu qaulu rasulin. Ya, so marfu'nya adalah di sini, tapi dia tidak habis di situ saja, sebab dalam Al-Quran idhafah kena baca, kena bahaskan sekali. Ya, kita tak boleh asingkan mudhaf saja, ya. So mudhaf dengan mudhaf ilaih ni kena dibahaskan sekali. So bermakna sekarang, ya, inilah khabar dia, tetapi dia juga tak dia juga tidak putus di situ juga. Sebab apa? Rasulin ni dia ada pula kaitan dia juga diikat dengan karim. Ya, so dia pun terikat dengan karim, dia tak boleh baca rasulin saja. Sebab rasulin tu macam mana rupa dia? Kena ada sifat dia, karimin. So rasulin pun kena baca sekali dengan karimin, ya. Qaulu kena baca sekali dengan rasulin, rasulin kena baca. So dia menjadikan ini satu rangkaian, ya. So itulah menjadikan sekarang ni khabarnya kepada hu tu, ya. Hu tu ialah Al-Quran. Jadi Al-Quran tu apa dia? Benar-benar, la tu benar-benar, qaulu perkataan-perkataan, rasulin ialah utusan, karimin yang mulia. Itulah khabar kepada Al-Quran tu, yang dalam tata bahasa Arab dipanggilkan khabar inna tu, ya. So sebenarnya dia menerangkan isim inna tu, iaitu hu. Ya, itulah bezanya. Bermakna bila kita kata inna memaksudkan isimnya, dan khabar memarfu'kan khabar, ya. So khabar tidak semestinya satu perkataan, ya. Khabar boleh jadi 3 perkataan macam ni. Khabar boleh jadi satu perenggan, ya, sebab cerita dia mengenai isim tadi apa dia. Khabar boleh jadi satu ayat. Ya. So kalau kita nak tengok yang lebih terperinci, kita boleh, ya, gunakan korpus ni. Banyak kes dia akan menerangkan kita, ya. Yang khabar tu seperti apa, dalam bentuk keseluruhan laqau lurasu lingkarim, ya. Cuba kita nanti ada masa lain kita akan tunjukkan bahagian tu, ya. Okey, itu 69 40, ya, kerana ada sahabat semalam bertanyakan untuk memahami konsep, ya, inna, apakah peranannya di dalam ayat Al-Quran sebagai harfun nasab dan memarfu'kan khabarnya, ya. Itulah secara ringkasnya perkongsian kita tentang ayat ini, ya. Kemudian ayat tu disambung, ya, sebab ini ayat 40, jadi disambung dengan ayat 41. Masih lagi mengenai perbahasan subjek matter yang sama, iaitu apa? Al-Quran, ya. Jadi Allah nak menceritakan Al-Quran tu, tadi dia kata sesungguhnya ialah Al-Quran, ya. Kemudian Allah sambung lagi, wama, ya, wama huwa biqauli sya'irin, wama huwa biqauli sya'irin. Jadi ini Allah nak mencerita tentang Al-Quran, kemudian Allah nak tambah lagi cerita mengenai Al-Quran juga. Jadi waw ni adalah waw atifah lah. Dia selaraskan cerita tu, ya. So penyelarasan bukan saja dalam bentuk jenis perkataan, ya, penyelarasan juga dalam bentuk penambahan cerita, ya, penambahan cerita yang diselaraskan. Masih lagi dalam konteks menceritakan tentang Al-Quran tu, kesahihan Al-Quran tu, ya,
yang Al-Quran tu tidak cacat dan sebagainya, ya. Jadi Allah nak kata yang ni adalah Quran tu adalah perkataan yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril. Kemudian Allah nak sambung wama huwa biqauli sya'irin, dan ma sini ialah harfun nafiah, bukannya isim mausul, ya. Dalam Al-Quran ma mengambil beberapa peranan, ya, iaitu kadang-kadang dia mengambil peranan sebagai isim mausul iaitu relative noun, kadang-kadang dia mengambil peranan sebagai harfun nafiah, menafikan, menidakkan. So dalam konteks ini dia harfun nafiah, ya, dia menidakkan. Jadi dia membawa erti tidaklah, ya, wama dan tidaklah. Huwa, okey, huwa dia merujuk kepada hu tadi, ya. Hu tu apa dia? Isim dhamir muzakkar mufrad. Isim dhamir muzakkar mufrad. Apabila dia gunakan sebagai muttasil yang disambung di hujung kalimah innahu, dia akan mengambil bentuk hu, ya. Hu. Tapi kalau dia digunakan sebagai mubtada, ya, dan dia tersendiri, so dia mengambil bentuk huwa, ya. Tu hu dengan huwa tu adalah benda yang sama, iaitu Al-Quran, ya. Jadi tapi Al-Quran apa? Wama, dan tidaklah Al-Quran itu biqauli, ya. Perkataan-perkataan dia ada b ni dipanggilkan apa? Ada b zaidah, tambahan saja, ya, sebab Melayu tak ada ni. Ya, Melayu kata dan tidaklah Al-Quran itu perkataan. Tak ada b dalam Melayu, so kita tak perlu terjemahkan dengan ni, ya, dalam Melayu tak perlu, sebab b ni ada dipanggilkan b yang tambahan sahaja, ya. Okey, qauli adalah perkataan, kita sudah kenal sekarang, ya. Kenapa dia baris bawah? Kerana ada harfun jar, b itu memainkan peranan, bila dia digunakan dia memainkan peranan sebagai harfun jar. Jadi qauli kenalah mengambil baris bawah kerana dia sudah jadi majrur. Okey, pada masa sama lam ni hilang tanwin dia. Hilang tanwin itu adalah sebabnya kerana apa? Dia juga berperanan sebagai mudhaf. Ya, mudhaf. So bila ada mudhaf mestilah ada idhafah. So bermakna qauli sya'irin adalah idhafah. Qauli adalah mudhafun mudhaf, sya'irin ialah mudhafun ilaih, ya. So bila dia mudhafun ilaih, dan semestilah dia dalam mengambil i'rab yang majrur. Sebab itulah ra tu berbaris bawah. Tak boleh sya'irun, tak boleh sya'iron. Dia mesti sya'irin, biqauli sya'irin, ya. So maknanya kalau kita menghafal Al-Quran, walaupun kita tidak melihat ayat tu, ya, walaupun kita tidak melihat tu, apabila kita memahami kaedah-kaedah ini, kita mestilah membacanya biqauli sya'irin. Kita tidak akan baca biqauli sya'irun, dan kita tak perlu ragu-ragu pun. Kalau kita tak belajar ni, mungkin kita ragu. Ya, yang saya hafal tadi biqauli sya'irun ke biqauli sya'irin, yang mana satu, ya? Itu sebab kita tak belajar, kita tak faham. Tapi kalau kita sudah faham, this is idhafah. Orang putih sikit, ya. This is idhafah. Sya'irin ialah mudhafun ilaih, bermakna i'rabnya mestilah majrur. Kalau dia majrur, so dia mesti baris bawah kasrah. Dia tidak akan berlaku sya'irun. Itulah cara kita memelihara ayat-ayat Quran, dengan kita mempelajari, ya, ilmu-ilmu tata cara bahasa Al-Quran ni, yang di antaranya faedah yang kita panggilkan idhafah, ya. Jadi biqaul sya'irin apa? Sya'irun ialah isim fa'il, ya. Tuan-tuan kalau tengok ni apa? Acuan apa? Sya'irun, asal dia sya'irun fa'ilun, ya. Fa'ilun apa dia? Adalah isim fa'il. Apa dia isim fa'il? Ialah seseorang yang melakukan sesuatu. Jadi sya'irun ialah orang yang bersyair. Itu dia. Tapi dia kena ambil majrur, dia jadilah
syairin. Jadi Allah kata tidak, Al-Quran itu bukannya perkataan-perkataan ahli syair, bukan. Ya, kerana apa? Al-Quran itu adalah kalamullah, daripada Allah yang diturunkan melalui Jibril, dan dia bukannya perkataan-perkataan ahli-ahli syair yang mereka-reka, ya, dan ditulis oleh Nabi Muhammad. Ya, ini untuk menjawab tuduhan orang musyrik Arab yang mengatakan oh ini hebat ayat-ayat ni kerana dia ditulis oleh ahli syair. Itu Allah jawab, ya, tidak, dia bukannya perkataan-perkataan yang ahli syair. Qalilan, sedikit sahaja, nak menunjukkan, ya, situasi pada masa saat itu. Ma ialah apa-apa, ya, di sini isim mausul, sini harfun nafi, ya, sini harfun nafi, ma, ini isim mausul, ya, nak mengatakan apa, ya. Qalilan, sikit sangat, ya, apa, tu'minuna, kamu, ta bari depan tu bermakna kamu, dengan waw nun di hujung tu menunjukkan kamu yang jamak, bermakna kamu semua. Hamzah qata' mim dengan nun tu kata huruf akar dia daripada alif minam bermakna beriman. Jadi tu'minuna mana kamu semua beriman, ya. Jadi Allah kata sedikit sangat, ya, apa yang kamu beriman, ya. Ini menunjukkan nak menjawab orang-orang Quraisy yang mengatakan Al-Quran tu bila disampaikan kepada mereka, mereka menuduh ini bukannya dari Allah, tetapi adalah tulisan ataupun perkataan-perkataan orang-orang yang ahli syair, ya. Dan kebanyakan pada mereka itu, kenapa dia bercakap macam tu? Kerana mereka, ya, tidak beriman, ya. Jadi qalilan ma tu, sikit sangatlah kamu ni beriman, iaitu mempercayai, ya, yang sesuatunya itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah kita berhenti di sini dulu, sudah 7.50, dan kita akan sambung juga. Kalau tuan-tuan tengok pun pattern dia sama juga yang ni, ya. Pattern dia sama dengan atas, cuma ada bezanya ialah sekarang ni ma di sini dia gunakan la, ya. Yang ni juga harfun nafiah, ya, yang juga berperanan seperti ma. Dan kalau tengok, ya, pattern ayat-ayat tu pun, struktur dia pun lebih kurang sama, cuma beza sini Allah nak tambah lagi ialah kahinin saja, ya, iaitu perkataan, bukannya perkataan apa, orang-orang yang tukang tilik. Kahinun tu adalah tukang tilik, kahinin majrur kerana dia mudhafun ilaih. InsyaAllah itu kita akan sambung besok, ya, untuk mengemaskan pengenalan kita kepada kalimah la qaulu biqauli, dan sekali lagi biqauli di dalam surah yang ni Al-Haqqah ni, ya, dan yang dikongsikan kepada kita 3 ayat 40, 41 dan 42. InsyaAllah, ya, kita sampai di sini dulu, dan kita akan sambung perbincangan dan perkongsian kita besok pagi insyaAllah seperti biasa 7.15, dan kita cuba habis 7.45. Banyak kali kita tak dapat berhenti 7.45, ya, sebab kita nak kemaskan perbincangan tu, kadang-kadang dia terlebih sikit lah, tak mengapa, ya. InsyaAllah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Waalaikumsalam.